Wa sukunil ha luhdun lahdun. Kalau itu ma yuhfaru fi asfal janibil qabri minal qiblah qadra ma yasi'ul mayyita wa yasturuhu. Lahat ni adalah ma yuhfaru fi asfali janibil qabri, barang ma kawasan tu sebut ma maksud ni lubang, lorong, ruang yang dikorek fi asfali janibil qabri, bahagian bawah janibil qabri, bersebelahan kubur tu, kubur kita qabri tu lah, lubang betul tu qabri yang menghala ke sana ke kiblat tu, itulah dipanggil lahat. Itu yang dipanggil janibil qabri. Janib min kiblah, pasal sana pun janib, sini pun janib, tapi janib qabri min jihah kiblah, min kiblah. Dan kadar dia qadra ma yasi'ul mayyit, ma yasi'ul mayyita, kadar barang maksudnya ruang yang boleh meluasi mayat, kadar mayat boleh masuk, wa yasturuhu, dan menutup mayat, kadar tu saja. Itulah lahat. Baik, jadi nak nama lahat mesti korek arah tu, baru panggil lahat. Jadi kalau bawah tak panggil lahat lah, tu yang bahasanya kondak. Wadafnu fi lahat, kata dia, mengkebumikan pada lahat ni afdalu min dafni fi syiqqi, dia adalah lebih afdal daripada kebumi fi syiqqi, pada syiqqi, pada syiqqi, pada, kalau syiqqi kitab sini, syiqqi tu saya tulis tu kondak tu lah. Jadi bahasa lain kondak tu adalah syiqqi. Asal mana syiqqi, belah. Syaqqa, thumma syaqqaqnal arda syaqqa, suratul insyiqaq, bersyaqqa. Syaqqa mana belah. Jadi istilah belah ni maksudnya di tengah, maksudnya korek, parit di tengah. Tu bahasa kita sebut parit. Memang ada kitab pun istilahkan dia kondak. Kalau sebut ni sebut syiqqi. Alur. Lagi apa? Saluran. Alor, salor, bunyilah pelak Banjar sikit. Alor, salor. Lagi apa? Parit, kan? Parit. Bunyi surah Banjar tu, kan? Apa lagi tu? Baik, wasyiku kata dia, an yufara fi wasatil qabri. Korek tengah kubur namanya syiqqi. Kan nahri, seperti mana kata dia korek sungai. Wa yubna janibahu, dan dibinakan tepinya, tepi syiqqi, wa yudha'ul mayyit, dan diletakkan mayat bainahuma, antara keduanya, antara dua tepi bina dia, wa yusqafu alaihi, dan dibumbung, ditutup. Asal mana saqf pun bumbung, maksudnya ditutup, alaihi ala mayyit, al mayyit, atau alaihi ala syiqqi bilabinin, bila binin wa nahwi, dengan labin ataupun nahwi. Labin adalah bata buat pada tanah, tu labin. Jangan baca bila banin. Lawak tu pandai, saya tak terjemah, tak apa. Ini bata buat pada tanah, itu panggil labin, kan. Wa nahwi, dan seumpama labin. Kita papan, plywood, apa saja. Kalau tak ada pun susun-susun pelepah tamar. Maksudnya jangan, asal hukum, selagi apa yang ada tu buat, waktu semayat kebumikan mayat, jangan istilahnya kebumi macam kampung hayap tu. Tu lebih mudahnya. Maksudnya jangan jatuhkan tanah atas dia. Jadi kalau kita dah bubuh papan dan sebagainya, betul kampus tak ada masalah. Tu pun kita punya cermat macam mana? Tak bagi directly tanah jatuh atas papan tu, weh. Macam mana? Buh tika lagi. Bagus yang orang kita. Selamat nak mampus. Bufi lah bahasa mampus tu, kan. Maksudnya kita bercermat tu. Hamba teratur. Pasal apa? Macam tak ada hormat. Banyak macam kampung hayam je. Puruh, kutir-kutir masuk. Turun pun sikit-sikit. Buh tikak. Nak kata apa? Kita memang bercermat tu. Memang daripada dulu kita terima amalan nak menjatuhkan tanah ke kubur tu pun dengan kaifiat macam tu. Maksudnya itu lembut, disuruh jaga supaya jangan istilahnya kampung macam kampung ayam. Itu maksud dia lah. Jadi fokus dia kalau ikut bukan hal tu. Fokus dia jangan di kampung macam ayam, maksudnya terus disempitkan dia dengan tanah. Itu tak diajar dalam kaedah. Satu, sama ada dengan kita sebut ni lahat, syiqqi, kondak, ataupun apa? Kondak. Dan memang pun kondak ni bukan kadang ada yang dia korek, dia tak biar itu, dia tak tutup itu terus. Dia berpapan dulu. Pasal apa? Ada yang tanah ni bila korek, bila tutup sekalipun, lagi dia boom, dia kenyap.
Dia ranakkan mayat. Yang tu pun kalau disi hukum dia tak boleh tanam itu saja, dia mesti kena buat maintain. Untuk supaya mayat tu nanti tak menghimpit mayat. Nak sebut kata antara peraturan yang kita kena jaga, yang ditaklif pada kita untuk jaga adalah mayat mesti dikebumikan dengan hal macam tu. Maksudnya jangan sempitkan dia dan himpit dia dengan tanah directly. Jadi mesti bagi ruang kat dia. Itu kita punya hak dan tanggungjawab yang kena tunai. Jadi afdalnya lahat ni in salubatil ardu, jika keras tanah macam tanah bukit yang memang keras, memang tanah tu tak runtuh bila kita goyek, memang afdalnya adalah lahat. Okey, fi wasatil qabri wa kana li wa yuna alaihi wa bainahuma. Habis, selesai. Wa yudul mayyit inda muakhiril qabri, dan diletakkan mayat ketika muakhir qabri, penghujung kubur. Ustaz. Diletakkan mayat inda muakhiril qabri, ketika di sisi hujung kubur. Istilah hujung kubur ni iktibar kaki. Kalau ni katalah kubur ada lahat tu, kita nak masuk mayat ni, kaedah mayat kalau ikut dia suruh ikut ni. Kita nak hadapkan ke sana. Letak mayat ni. Betul? Sambut macam ni, turun kan. Kalau macam ni memang dia susah turun. Kena 3-4 orang turun. Yang ni tak payah beratur turun kepala, ulur. Yang ni pun atas kawain sunat. Bukan wajib. Maksudnya hang nak turun macam ni pun boleh. Ataupun pegang 4 orang, lompat, pum, turun. Semua cerita-cerita, semua komando jalan. Ataupun semua kaki macam plastik man. Pegang 4 orang, 3 orang, tengah ujung kepala, ujung kaki. Betul panjangkan kaki. Turun. Punya pasal. Saja cerita kartun sikit. Nak menunjukkan kata apa sebenarnya nak kena buat tu. Dan kenapa disuruh macam tu. Jadi mayat diletak di situ. Wa fi ba'dhin nusakh. Dan sebahagian pada salinan matan disebut macam ni. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Jadi kalau kata ni mayat, bagi mayat ni menghadap kiblat. Mayat ni menghadap kiblat. Jadi maksudnya sebelum masuk kubur tu, menghadap kiblat. Lepas tu, turunkan dia. Turun sini macam mana? Dan masuk sini, masuk lahat terus. Kalau turun sini, satu antara benda yang dia tak suruh bubur di arah kiblat, dia suruh menghadap kiblat. Maksudnya, yang ni menghadap kiblat ni. Jadi maksudnya menghadap kiblat ke sana lah. Turun macam ni, sana. Pasal apa? Bila kita bubur sini, selagi main ramai-ramai kat sini, kan ada korek lahat sini. Dia silap lah. Boleh reban lahat tu. Masuk bawah. Kena kau buat lahat lain. Tu dia sebut tu biasanya ada pasal. Dan dia sebut tu semua ni, yang belakang ni lah masalah cara nak menurunkan mayat dalam kubur. Ini adalah kaifiat sunat. Ini adalah kaifiat sunat. Sesetengah kitab ada disebut lagi, bubur tudung, buat kain, tutup dengan tikar, atas, bawah. Pasal apa? Supaya nanti bila mayat waktu diturunkan, jangan ada orang yang sepatutnya tak boleh tengok mayat. Masa nak ke bumi, orang pakat tengok mayat tu. Boleh faham? Apatah lagi, mayat katalah misalnya yang meninggal orang perempuan orang tak pernah tengok muka dia. Katalah gitu. Lepas tu, bila mati, itulah peluang orang pakat tengok muka dia. Faham? Faham sudah. Pasal memang ada benda yang kena jaga tu. Kena jaga tu. Satu bab mandi mayat pun sama. Ni mandi mayat siap ambil video. Buat apa? Upload dalam internet tu. Video. Buat apa nak bagi siapa tengok. Lepas tu ada benda yang, dah lah. Walaupun lapik mayat ni. Mana dia tu? Masuk satu. Mayat hilang. Walaupun lapik nak mandi. Mandi. Ni kepala. Kita jual ayak ni. Kain, bubur ayak memang. Pasal apa? Tak bagi kulit directly kena ayak. Kan macam tu kan, orang mandi ayak kan. Cermatnya dia orang. Satu cermat jadi ni bagus. Macam mana pun, bila kain pula selalu taklah kain tebal macam selimut tu. Macam toto tu. Ipis saja pun. Kadang kain batik lah dan sebagainya.
Selalunya gunakan kain berwarna supaya tak menampakkan warna kulit. Macam mana pun ada yang pakai kain putih. Itu jeruk. Macam kain putih kena air. Macam tak pakai baju. Faham? Yang tu yang ambil video. Siap ambil selfie. Bukan selfie sini, selfie sana. Tak faham tu lah. Itu pun bahasa-bahasa model tu. Okey. Untuk upload pula naik internet. Alah, buat apa bagi orang tengok ni tu. Sikitlah benda-benda tu kehormatan mayat yang perlu dijaga. Cuma mayat tu tak ada dosa lah. Siapa yang upload tu mampu lah kau. Engkau menyebabkan orang tengok benda-benda yang tak sepatutnya dia tengok. Satu kalau disebab memandikan mayat tu, satu yang memandikan dia, yang kalau tak kerti mandi tu, carilah orang memang mandi mayat. Sepatutnya orang yang paling rapat dengan dia, paling kasih dengan dia dan terdiri daripada kalangan kaum kerabat dia. Itu ada anak, bapa, siapa yang istilahnya yang dekat-dekat lah. Kalau ikut dalam kitab besar disebutlah siapa tertib-tertib untuk pergi mandi tu. Satu habis-habis tak ada, isteri, suami pergi mandi. Lagi senang. Tak ada masalah apa. Macam mana? Kalau faham tu, pasal dia akan menghikayatkan warna kulit apabila kena air. Satu, kalau saya lah, kalau ingat sepanjang setengah-setengah Tok Guru, dia memang suruh mandikan mayat dengan kain batik. Disebut kain batik tu pasal dia berwarna. Dia tak menghikayatkan warna kulit. Bayang warna putih kena air tu lah. Dia jadi macam, itulah, saya sebut itulah, faham lah. Macam orang pakai baju rendang. Okey, siap. Baik, qibla ra'si. Baik, wa yusallu min qibali ra'sihi, dan dihulurkan min qibali ra'sihi daripada pihak kepala. Kalau duduk di mayat tu tadi kita letakkan memang di hujung bahagian akhir, bahagian kaki. Nisbah kedudukan mayat ni bila duduk kubur, yang ni hujung maksudnya di kaki. Kita akan turunkan mayat macam nilah, kepala turun dulu lah. Ni kubur ni masukkan. Masukkan dia. Baik, wa yaqulu alladhi yulhiduhu, dan berkatalah oleh orang yang memasukkan dia dalam lahat. Apa dia? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Birifkin. Wa yusallu min qibali ra'sihi ay salah birifkin. Salan kita baca dengan mafhum mutlak tu. Wa yusallu min qibali ra'sihi salan. Maksudnya dihulurkan sebagai hulur macam mana? Yusallu salan birifqin, dengan lembut. La bi'anfin, tidak dengan kasar. Selalunya yang ayat disebut kena buat kat mayat lembut-lembut, mandi lagi apa, ke bumi kan. Pasal apa? Nanti mayat ni sakit. Selalu disebut itu. Sikit lagi orang sebut tu. Soal sekali lagi, mayat ni sakit ke? Itu pasal apa cakap itu? Disuruh cakap tu supaya kita ditaklif buat ke mayat lemah lembut. Mayat memang tak sakit. Mayat tu yang kata, kalau katalah dia dianiaya, dipotong, dikatan, dibakar, dicincang, dibagi rimau, dibagi kat ular sawa, telan dan sebagainya, bagi umpan dekat ikan telepia, ikan patin. Mayat macam mana? Mayat tak ada apa-apa, dia tak sakit apa dah. Sakit tak sakit dia tak amalan dia, dan iman dia, dan takwa dia. Kalau ada iman, potong kerat lagu mana bukatan 10 ribu, bakar mayat dia macam mana? Dia duduk macam tu, tak jadi mudarat kat dia apa sikit pun. Tak jadi sakit kat dia. Cuma kad kita ditaklifkan sebut dengan bahasa macam tu, nak menunjukkan kad kita yang disuruh berlembut dengan dia macam tu. Andaikan dia hidup, dia akan sakit, tu sebut mayat ni sakit. Jadi hang kena buat lagu mana kalau dia sakit. Satu, gunakan bahasa macam tu. Bahasa tu bahasa transformasi. Untuk sebenarnya taklif tu kat kita, tapi seolah-olah mayat tu yang sakit. Sebenarnya masalah mayat tu tak ada apa-apa. Kalau mayat tu kena postmortem ke apa, mayat tu tak ada masalah apa. Kesian mayat tu kena postmortem. Tak ada kesian kat mayat tu dari segi sudut tu. Tapi kalau ikut kesian kat hang, maksud apa? Hang yang bagi izin dia postmortem, hang yang kena tu. Sikitlah bahasa-bahasa macam tu. Baik. Ada apa dia kot? Tanya. Duduk ketika tujuh air mandi ni. Betul? Main lambat ke apa ni?
Main lambat tahulah. Tu saya tanya main lambat ke tadi? Main lambat. Orang nak cerita awal lagi. Itulah main awal sekejap yang kali. Wah. Okey. Dia ada istilah mandi 5, mandi 7, mandi 9, mandi 11. Pasal air tu dibaca, diulang kali kan berapa kali dengan air mutlak. Yang selalunya mayat ni kalau air biasa kali pun, kalau selalu pun setidak-tidak kapur barus adalah kan. Ke depan sekali, kanan sekali, kanan sekali, kiri sekali, dah 3. Untuk balas yang kapur barus pula. Untuk air bunga dah 5. Untuk bilas pula, kapur barus lagi 5, 6, atas, kanan, 7, 8. Waktu last kali kapur barus sekali lagi, 9, air 9. Air inai. Maksudnya daun inai lah kan. Daun inai bubuh dekat air tu masih hukum air mutlak. Air bidara bubuh air mutlak. Sintuk masih hukum air mutlak. Okey. Air mawar dia sebut tadi. Yang kalau campur dengan air dia menyebabkan tak mutlak pasal dia air mutaghayyir. Berubah warna, berubah bau air dengan sebab campur air mawar. Dia tak menyebabkan air mutlak, yang tu tak dibilang dalam air berapa tu. Habis-habis tidak macam ni je. Ni kolam, ambil ni, macam mana? Gitu, sudah. Kapan? Setelah di ruang kan dia. Tu kita ada sebut tu tadi. Sekali lagi, sekali main lagi. Ada peluang sekir bila kan. Tu buku anak sendiri menantu tu. Orang lain pun kena ke tu. Okey, jadi sunat bagi orang yang memubuh di dalam lahat, baca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun disebut ni atas wajah sunat. Wajah sunat. Wa yadau fil qabri ba'da ay yu'maqa qamatan yu'ammaqa qamatun ba'da yu'ammaqa qamatun wa bastatun. Diletakkan dalam kubur mayat ni ba'da ay yu'ammaqa, selepas daripada didalamkan kubur. Dalam tengah mana? Yu'ammaqa ba'da yu'ammaqa qamatun, sedalam seperdirian qamah, wa bastatun, dan satu bastah, satu hampa, maksudnya bentang ataupun hasta, depa, depa, satu depa kan dia, basat, hampa ni, hasta kan dia. Jadi berdiri dan tegakkan tangan ke atas tera tu, letakkan mayat sedalam itu. Wa yakunul itija'u mustaqbilal kiblati, dan adalah kata dia letak mayat, mensinggingkan mayat tu dengan menghadapkan kiblat. Jadi hadapkan dia ke kiblat dengan menyengitkan dia ke di atas lambung kanan, mengandan dengan mayat. Falau dufina mustaqbilal kiblah, baik, satu masalah. Kalau mayat tu tengok dikebumikan membelakangkan kiblat, satu, au mustalqian, ataupun menelentang. Katalah ke bumi, yang ke bumi itu pun tak nak belajar tu. Pula tu orang yang reti masa duduk ke bumi tu tak tengok. Sangkanya yang masuk dalam lahat tu pandai-pandai. Rupanya banyak yang bangangin. Kiblat belah sana. Katalah kiblat belah sana. Kepala patutnya macam ni. Tapi dia masukkan mayat tu macam ni. Terbalik. Bila terbalik memang menghadap kiblat, tapi di atas belah kiri. Ataupun katalah mustaqbilah kiblat. Yang tu gagah jugalah pasal masih menghadap kiblat kan. Dia berbau kiri. Yang ni kalau lahat kita boleh perasan dia betul kiblat tak betul kiblat tu. Kalau pasal lahat orang tak pergi menghadap belah sini kan. Dia mesti menghadap belah dinding. Tapi kalau parit tadi, katalah ni parit, dia bubuh mayat. Tak tahu mana kiblat. Dia kata bubuh jelah. Kiblat belah sana, dia menghadap belah sini. Sepatutnya ngering dia bagi melentang. Siap berbantal lagi. Buat misal. Nampak macam mana? Dah kampus dah. Dia orang kata, kami tak pergi mengeral pun. Tak apa je. Korek balik je. Tu, mustalqian ataupun menelentang. Nubisha wa wujjiha lil qiblati, ada syarat malam yataghayyar. Selama-lama mayat tak berubah. Kalau bau ke bumi, korek balik. Adakah itu diistilahkan mencari kehormatan mayat? Tidak. Bahkan itu adalah kaedah untuk melepaskan kesilapan dan salah kita dan cuai kita
Sepatutnya taklif pada kita meletakkan mayat pada tempat betul. Mayat memang tak ada masalah apa-apa kat dia. Pasal dia dah habis dengan dia mati. Tapi kat kita yang bodoh, hang buat tak betul kiblat, hang kena hang pergi korek. Tu pun dengan dobit malam yang taqayyar. Jadi kalau yang taqayyar tak ada lah. Pasal ke bumi lah. Dah selesai tanggungjawab tu. Tapi tobatlah banyak-banyak siapa yang masukkan kubur dengan keadaan silap tu. Pasal dengan bodoh hang tu menyebabkan hang silap. Dan salah tu bukan ada kat lain, bukan kat mayat. Kesian kat mayat kena tanam tak betul kiblat. Kat mayat tak ada masalah, kat hang tu masalah. Hang yang kena tobat. Kat mayat tak ada masalah apa. Ya. Pasal apa? Kes apa tu? Kedah mayat yang dikorek ini, kalau ikut dalam fiqah yang memang disebut, saya ingat kalau duk mengaji dulu, dia ada sebut macam ni. Antara mayat yang memang boleh dikorek ialah mayat ni kalau katalah tinggal antara kubur yang boleh dikorek. Antaranya kita katalah waktu kubur mi bawa handset, bawa dompet. Kamu balik rumah. Handset duduk dalam lahat tu. Dalam parit tu. Parit kat dalam kubur. Gabar-gabar dompet. Ni. Pula tu ada alat pula. Kita punya handset pun ada alat satu lagi. Note 3. Hak tu handset kat sana. Ni ada member dia satu lagi. Detect pergi. Ada kat kubur apa? Gigit ciap. Dia bunyi macam anak ayam hilang ibu. Apa dia? Memang ibu dia duduk dalam tu. Faham? Tak faham tu lah. Kita tak sebut dengan gunakan teknologi yang apa saja yang boleh buat semua rumah tu lah kan. Macam mana? Korek. Yang tu memang boleh korek. Tu pun dengan dompet tu lah. Kalau kata dalam busuk lagi pun, harta pun, ada berapa yang dompet? Dompet pun dompet murah. Ada berapa duit? RM1. Fidah tak lain report kata IC hilang abang kan. Buat report lain lah. Korek lah. Kalau sebut tentu lah RM1. Pasal RM1 tak balui. Tapi kalau banyak handset berapa Note 3? 1008. Wow. Ambil. Apatah lagi kalau benda tu melibatkan dosa pada si mayat. Dia mati tu kena tembak. Mencuri, kena bunuh. Dan dia curi barang kemas. Barang kemas tu ditelan dalam pokok dah. Dah ke bumi. Tanya. Mana barang kemas tu? Duduk dalam pokok dia. Tu ke? Macam mana? Korek, belah ambil. Kalau tak ambil, dia memang dosa. Memang akhirat esok masalah tu. Tak ada. Dekat dia masalah. Korek tu, belah perut. Jadi tak payah mandi apa lain lah. Pasal semua dah selesai. Tapi dari segi bongkar, kubur dan nak ambil di situ, boleh tak? Boleh. Pasal itu sebenarnya meringankan mayat tu. Tambah pula yang tu tuan dia. Tuan dia kata, aku nak agak. Kata aku tuntut dia akhirat esok. Korek, robek pergi ambil. Tu bungkus-bungkus tutup balik lah. Kamu balik lah. Nak sebut kata pasal apa pula boleh. Pasal itu meringankan dia daripada azab. Jadi asal nak sebut masalah harta macam tu memang kalau ikut dalam fiqah, saya ingat kalau benda-benda yang melibatkan harta, yang kalau dibiarkan dalam tu istilahnya tadhi'ul mal, harta pula istilahnya banyak, RM1 saya sebut tu maksudnya benda tu adalah RM1. Boleh diabaikan gitu saja pasal tak baloi dengan nak korek, tu biar. Tapi kalau mahal, korek ambil. Tambah pula benda tu kalau tak diselesaikan, macam ditelan barang kemas tadi menyebabkan mayat jadi susah. Bongkar, korek, belah perut, ambil. Kalau ada satu lagi adalah bak nyawa. Ibu hamil, mati, cocok kandungan masih hidup. Buah pilah dengan masa hidup kan. Macam mana? Boleh belah, korek, ambil. Tengok anak memang hidup lagi pun. Boleh bongkar kubur. Yang tu yang boleh. Yang boleh. Kalau ada yang lani banyak kes-kes bunuh apa lah kan. Dah ke bumi dah tu. Saya kat Pergelah Halu baru ni pun ada kes tu. 3 hari. 3 hari tu tak? 3 hari. Hari keempat tu. Anak dia buat tuntutan, buat report polis. Kata ayah dia, waktu dia mandi, ada kesan tercekik ni. Ada kesan cekik. Jadi suspek mati kena bunuh. Membuat report apa? Panggil apa pejabat agama, PTA apa-apa. Supaya nak tengok kelulusan boleh tak boleh korek tu. Pasal dia melambikkan kes pula tu, waris yang tuntut. Korek. Forensik mari. Mari forensik korek. Cek. Rupanya gigi palsu lekat ni. Memang ada gigi palsu. Jadi tutup kes lah. Tapi korek nak sebut tentang korek tu. Pasal apa? Nak sabitkan kes. Tu pun selama-lama boleh ada
buat pembuktian dan sebagainya di atas rumah bunuh dan sebagainya tu, pasal ada suspek yang disangka melakukan pembunuhan tu. Jadi dah jadi masalah apa-apa supaya nak hilangkan ada suspek tu. Cek tengok memang gigi palsu lekat ni. Ini mati sebab cekik gigi palsu. Memang mati cekik tapi cekik palsu. Jadi siapa gigi palsu jaga elok, tidur buka. Tak, memang nasihat doktor macam tu. Siapa ada pakai gigi palsu? Tangkap pun sakit malu pula, ambil lah. Memang gigi palsu doktor kalau pakai tambah yang banyak. 14 atas, 14 bawah, 28 gigi, batang gigi semua tu. Sangkut betul-betul ada gigi geraham sikit ujung tu, gigi geraham bongsu tu. 14 atas, 14 bawah. Nak tidur memang doktor pesan buka gigi palsu. Kalau dah nanti terbuka ke apa gigi palsu tu, bangun-bangun tidur tak boleh nak tutup mulut. Kena potong perit ni. Boleh buka gigi. Yang buat meo. Lepas tu jangan berbangga bagi gigi palsu sikit lah lawak-lawak bodoh itu kan. Jangan pun itulah sikit dari segi yang boleh korek dalam bab tu lah. Kalau ada pun bab nyawa, bab mensambitan kes. Kalau katalah tak ada apa yang boleh dibuktikan dengan korek, ada forensik apa, tak ada apa-apa yang dia orang boleh nak cek DNA ke apa, katalah tambah mayat dah keput lama dah. Tambah pula istilah tak boleh nak buat apa-apa dengan sebab dah teratu kepada mayat. Jadi istilahnya memang tak payah korek. Cuma siapa yang, kalau istilah kita sebut ni, mayat tu katalah tak dimandikan ke. Jadi kalau tak dimandikan macam mana? Kalau tak dimandikan memang kena korek bagi mandi, baru boleh sembahyang. Kalau yang tak dimandikan, kalau katalah tak dikapan, kalau masa terdekat, tu dah tak busuk tak apa. Tapi kalau dah lama dia tengok busuk ketera tu, busuk pada huruf macam mana? Biarkannya, pasal duduk dalam tanah memang kena kapan punya. Tapi siapa tak buat dulu memang berdosa. Kalau tak sembahyang macam mana? Kalau tak sembahyang, sembahyang atas kubur pasal sembahyang, walaupun duduk dalam kubur boleh sembahyang. Tu. Kalau tak ke bumi macam mana? Bumi kan lah. Saja timbul soalan-soalan tu, walaupun tengok sampel kan nak jawab tu tak pandai. Ya. Pindah kubur atas nama projek. Maksudnya ada mayat yang dalam tu lah kan. Kaedah pindah kubur ni kalau ikut seingat saya dalam mereka tidak boleh pindahkan kubur. Melainkan memang mayat yang telah ditanam di tanah perkuburan itu telah disahkan sampai satu tahap, reput habis, baru boleh istilah pindah kubur. Tu pun pindah kubur tu pun pindah apa? Ambil hak apa istilah anjbul zanab, tulang tungkin tu. Yang tu yang diambil dipindah, itu je. Tapi kalau kata mayat tu tanah perkuburan tu masih baru, jadi nak buat projek untuk korek pergi pindah kubur tu tak boleh. Jadi tanah yang boleh pindah kubur. Kubur yang boleh dipindahkan ialah kubur yang dah sampai satu tahap lama, tanah perkuburan lama, yang biasanya teratu mayat yang dalam tu hancur. Habis. Dengan tulang-tulang hancur, tengkorak tak tak. Pada kolib. Satu boleh pindah kubur. Korek-korek tengok-tengok ada yang tak hancur. Tak hancur, bawa je lah pindah. Atau tu menunjukkan tak hancur spesial lah. Dan orang Ta'ala dah tunjukkan kat dunia, ada mayat yang memang tak hancur. Sikit kalau saya sebut, yang saya sebut tadi kat Pergelang Hulu tu yang mati tu, 3 hari tuan, selalu 3 hari macam mana? Busuk tak? Dalam tanah weh kat atas, busuk tak? Mayat tak busuk. Tu, tak payah pakai ni. Mula dia orang pakai lah. Ingat senang lah polisi nak pergi belik, bapak mati cekik tengok. Mayat tak busuk 3 hari. Patah pun, dia elok lagi, tak pecah. Mungkin tu lah, mungkin mati saya akhirat. Mungkin dia baik. Saya pun tak pasti, tak apa kenal. Pasal saya tak kenal orang tu simpan bulan. Tak apa perasan dia tu. Dia tukang kebun. Tak ingat. Tapi maksudnya antara orang baik lah. Taklah cerita orang buah-buah kan. Maksudnya mati pula, mati dan kena mati mungkin tercekik gigi basuh tu. Istilah mati terkejut dan mati terseksa. Jadi lepas tak kubur. Dia pula beriman, amal soleh. Mayat tak reput tak lalu. Tak reput. Elok ke 3 hari, elok ke dalam tanah. Kalau elok lagi 3 hari maksudnya orang baik lalu. Ni tanam-tanam pagi petang busuk lah. Tu orang teruk. Tu pun tak masuk kubur lagi, duduk atas baring apa busuk nak apa. Tu orang tak nak tunjuk awal lagi lah. Baik, selesai. Ya. Betul? Betul? Selalu lihat sana kan. Dia mimpi yang kubur tu kena bongkar kan.
Maksudnya, adakah boleh dibongkar dengan berdasarkan mimpi? Kalau fiqh mimpi tak dipakai. Melainkan mimpi Nabi dan Rasul. Orang soleh tu Nabi Rasul tak? Tak ada mimpi. Contohlah tu bahasa mudah lah. Wali. Orang hantar wali dia, orang tak tahu dia wali. Jadi keadaan dia tak dibongkar. Tak dibongkar dengan fakta